Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pangeran Pembanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 bagi tahun 2024. Majlis berlangsung petang kemarin di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman. Keberangkatan Kebah Dulia Maha Mulia dan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indria Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan beserta isteri masing-masing. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri, Pangeran Anak Sara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Sahibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. Bacaan Hatam Al-Quran dikepalai oleh Awangku Luqman Amri Al-Hakim bin Pengiran Asmali, pelajar skim tilawah Al-Quran remaja. والضحى والليل إذا سجى. 1,708 peserta khatam Al-Quran mengambil bahagian dalam majlis ini yang terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di keempat-empat daerah seluruh negara, iaitu kategori dewasa lelaki, dewasa wanita, belia dan belia wanis yang dipilih untuk mewakili Mukim dan Kampung termasuk penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sekolah Arab dan Skim Tilawah Al-Quran Remaja. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Majlis turut melibatkan penyertaan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah mewakili sekolah-sekolah agama Kementerian Hal Ehwal Agama iaitu dari sekolah-sekolah Arab dan Al-Falah, sekolah-sekolah agama, skim khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan skim tilawah Al-Quran remaja serta penuntut-penuntut sekolah di seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan dan institusi-institusi pengajian tinggi. Majlis ini merupakan doa rakyat semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sihat walafiat serta kekal karar memerintah negara dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan tahtim oleh para pegawai dan guru agama dari Jabatan Pengajian Islam. Disusuli bacaan tahlil oleh para pegawai Jabatan Hal Ehwal Masjid. Doa khatam dibacakan oleh Awang Muhammad Nur Hidayatullah Al-Mu'min bin Awang Rusnan, pelajar skim tilawah Al-Quran remaja. Amin. Wa fil qiyamati syafi'a. Amin. Wa 'ala as-sirati nura. Amin. Wa ila al-jannati rafiqa. Dikir marhaban dipersembahkan oleh para pegawai masjid dari Jabatan Hal Ehwal Masjid serta para pegawai dan guru agama dari Jabatan Pengajian Islam. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Al-Quran, jadikan ia bagi kami pembimbing, cahaya dan rahmat. Ya Allah, peringatkan kami dengan Al-Quran. Apa-apa yang kami sudah lupa, ajarkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mengetahuinya dari Al-Quran. Pancarkan cahaya ke dalam hati-hati kami dari Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan Al-Quran. Afiatkan tubuh badan kami dengan keberkatan Al-Quran. Sembuhkan segala penyakit kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis Khatam Al-Quran 78 kali menggambarkan keakraban rakyat dengan Al-Quran serta mesranya hubungan antara raja dengan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Wad Daulah
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan badminton terbuka Westlake Open 2024 yang membuka tirainya malam tadi. Kejohanan berlangsung di Dewan Sekolah Chong Hua, Kewdang, Tutong. Paduka Anak Anda Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman berangkat menyertai kategori persorangan lelaki bawah 10 tahun. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Berangkat sama Paduka-Paduka Anak Anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Perlawanan menyaksikan Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman menang ke atas Awangku Muhammad Ilan Zufar bin Pangeran Haji Muhammad Syahmi Azra dengan kiraan 2-1 iaitu 21-10, 10-21, 21-20. Lebih 200 peserta menyertai kejohanan yang mempertandingkan 20 kategori termasuk penyertaan dari Sabah dan Sarawak. Kejohanan selama 4 hari diadakan sehingga Ahad ini. Anjuran CHSK Badminton dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam merupakan persambah istimewa untuk Raja dan Ulil Amri yang sangat dikasihi dan ditaati yang menunjukkan perpaduan kokoh kesefahaman serta kerjasama padu dari segenap lapisan masyarakat. Majlis ini menggambarkan keakraban rakyat di negara ini kepada Al-Quranul Karim. Fadilat membaca Al-Quran akan mendatangkan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk negara. Semoga dengan majlis seumpama ini negara kita diberkati dan menjadi sebuah negara zikir. Semoga majlis ini akan mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah juga. Kita sepatutnya menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia baginda berdua, sihat walafiat dan sentiasa dalam naungan hidayat. Majlis ini sangat bersignifikan tentang tingginya penghormatan baginda kepada Al-Quran. Satu gambaran jalinan hubungan yang erat, tulus menuruni di antara raja dengan rakyat. Khatam Al-Quran ini merupakan persambah kami untuk raja yang disayangi. Amalan penyusuan susu ibu yang optimal mempunyai impak yang positif ke atas status kesihatan ibu dan kanak-kanak dalam jangka masa pendek dan panjang. Penyelidikan menunjukkan penyusuan susu ibu memberikan manfaat kesihatan yang berpanjangan termasuk mengurangkan risiko menghidap penyakit kronik seperti obesiti dan diabetes. Perkara itu digariskan dalam Perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu 2024. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, sejak pengenalan dasar peraturan cuti beranak pada tahun 2011 di negara ini, kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif meningkat dari 29% pada tahun 2011 kepada 47% pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 telah memberi kesan terhadap kadar penyusuan susu ibu di negara ini. Pada tahun 2023, kadar penyusuan susu ibu menurun ke 38%. Kadar itu sangat membimbangkan dan tindakan perlu diambil dengan segera. Oleh itu, negara perlu mempertingkatkan semula sistem sokongan penyusuan susu ibu untuk mencapai sasaran penyusuan susu ibu secara eksklusif pada kadar 50% menjelang tahun 2025 mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia Global Nutrition Target 2025.
Jelas Yang Berhormat lagi Kementerian Kesihatan akan memperkukuhkan pelaksanaan Breastfeeding Friendly Hospital Initiative dalam perkhidmatan kesihatan ibu dan anak damit di seluruh negara untuk memastikan setiap ibu mempunyai sokongan yang diperlukan. Kementerian Kesihatan juga menyokong cadangan bagi pembentukan Mother-to-Mother Support Group untuk memastikan sokongan yang berterusan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, suami dan keluarga turut memainkan peranan yang penting bagi menjayakan amalan penyusuan susu ibu dengan mempelajari asas-asas penyusuan susu ibu termasuk sokongan moral dan emosional. Majikan juga memainkan peranan yang penting bagi menyokong penyusuan susu ibu di tempat kerja. Tema sambutan tahun ini merapatkan jurang sokongan penyusuan susu ibu untuk semua. Bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran, solat fardu maghrib dan isyak berjemaah, bacaan surah Yasin dan bertahlil. Majlis berlangsung di Masjid Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba Gadong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Antara pengisian majlis solat fardu maghrib, solat hajat berjemaah dan disusuli bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhum Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Sementara itu, Majlis Perhimpunan Agong sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19 akan diadakan pada hari Rabu, 7 Ogos 2024 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pukul 9 pagi. Tema sambutan dikekalkan seperti 5 tahun kebelakangan iaitu Belia Siaga Masa Depan. Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam disambut setiap 1 Ogos untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia. Tahun ini Hari Belia Kebangsaan akan disambut dengan majlis doa kesyukuran dengan pengisian solat fardu maghrib dan isyak berjemaah, bacaan surah Yasin, bertahlil serta bacaan doa kesyukuran. Kedutaan Diraja Thailand di negara ini menganjurkan aktiviti bersama para pelajar dan kaki tangan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Her Majesty Queen Sirikit Bonda kepada Raja Thailand pada 12 Ogos. Acara diadakan di pusat berkenaan. Menyertai aktiviti puan yang terutama Bosara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam serta masyarakat Thailand di negara ini. Semasa aktiviti, makanan dan produk Thailand disumbangkan kepada para pelajar dan kaki tangan pusat berkenaan. Aktiviti juga diungkayahkan bersempena ulang tahun Hari Keputeraan His Majesty King Maha Wajiralongkorn Prawajira Klau Chow Yun Hua pada 28 Julai. 154 pelajar baharu Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB bagi pengambilan sesi 2024-2025 diraikan pada Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf ke-18 kemarin. Diadakan selama 6 hari, Minggu Ta'aruf dikendalikan oleh bahagian hal ehwal pelajar. Pada majlis tersebut, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB, melancarkan Help Desk Kupu SB yang merupakan platform secara dalam talian yang menyediakan perkhidmatan sokongan bagi pelajar-pelajar serta warga Kupu SB yang memerlukan bantuan atau menyampaikan cadangan berkaitan perkhidmatan, fasiliti logistik dan isu-isu berkaitan pengalaman pengajian. Maklumat yang dikumpul juga akan membantu mengenal pasti perkara-perkara yang perlu diambil perhatian dan seterusnya meningkatkan perancangan masa depan secara keseluruhan
di Kupu SB. Sekurang-kurangnya 400 pelajar tahun 9, 10 dan 11 dari Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam Tempurung, Sekolah St. Andrews dan Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin menyertai program jangkauan pendidikan. Program anjuran Hengi Industries yang diadakan baru-baru ini antara lain bertujuan untuk memberi inspirasi kepada bakal pemimpin masa depan dalam industri petrokimia. Antara pengisian program ialah tawaran beasiswa, memperkenalkan pelbagai kursus dan peluang pendidikan yang boleh diambil oleh para pelajar. Jalan Utama Berakas berhadapan IBTE Sekolah Penerbangan Halal Lambak ditutup sementara disebabkan jambatan pejalan kaki mengalami kerosakan struktur setelah dilanggar oleh sebuah kenderaan yang melebihi had tinggi. Jabatan Kejurai Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan dibuat sehingga 1 tarikh yang ditetapkan kemudian. Pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif untuk menuju ke kawasan tersebut.